Assalamualaikum, salam kemerdekaan dan salam Malaysia prihatin. Yang berbahagia Dr. Maziah binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk menyertai secara maya Simposium Wanita Negara 2021 merealisasikan pemerkasaan wanita. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada pelbagai latar belakang mencakupi sektor awam, swasta, korporat, pertubuhan bukan kerajaan, individu atau orang perseorangan, golongan minoriti dan juga wakil sektor informal yang sudi meluangkan masa bagi menyertai simposium ini. Sesungguhnya penyertaan tuan-tuan dan puan-puan semua amatlah dihargai dalam usaha merealisasikan agenda pemerkasaan wanita. Platform seumpama ini amatlah bermakna kerana ia membolehkan kerajaan mendengar secara langsung isu, idea dan cadangan penambahbaikan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang saya pasti mempunyai banyak perkara untuk dikongsi dan dibincangkan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pasti semua yang hadir pada hari ini sedia maklum akan krisis yang melanda seluruh dunia, termasuklah di negara kita yang telah meragut ribuan nyawa. Wabak pandemik COVID-19 telah mengubah seluruh kehidupan masyarakat dunia. Norma baharu menuntut kemahiran adaptif dalam pelbagai aspek kehidupan dan sudah tentulah ia sangat mencabar. Walaupun pelbagai dugaan dan cabaran yang telah dan akan kita hadapi, saya pasti setiap dari kita yang ada dalam sini semuanya berjiwa kental dan bersemangat wajar menghadapi situasi getir ini. Kita sematkan keazaman dalam minda bahawa jika kita bersatu padu, berfikiran positif serta berusaha menyesuaikan diri dengan kepelbagaian dan perubahan semasa, kita pasti menang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tujuan utama Simposium Wanita Negara 2021 ini diadakan adalah untuk menghasilkan satu resolusi yang akan digunakan sebagai input dan sumber bagi penambahbaikan dasar wanita negara sedia ada dan memperkukuhkan agenda pemerkasaan wanita. Objektif khusus simposium ini adalah sebagai platform libat urus bagi mendapatkan input termasuklah isu, idea, cadangan serta aspirasi dari semua peserta untuk menambah baik agenda pemerkasaan di Malaysia. Ia juga sebagai medium untuk mengangkat isu-isu wanita ke peringkat pembuatan dasar dan meningkatkan jaringan sinergi dengan pelbagai pihak dalam usaha memperkasakan wanita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu suka saya menarik perhatian untuk kita sama-sama memahami maksud pemerkasaan wanita. Menurut Naila Kabir 1999, Women's Empowerment as the process by which women gain the ability to make and enact strategic life choices such as choices of spouse or decisions about education and employment. Tafsiran ini selari dengan United Nations Women 2002 yang berpandangan bahawa women empowerment is the process by which women take control over their lives, acquiring the ability to make strategic life choices. Pemerkasaan wanita menurut Hafizah dan Rahimah 2012 adalah berkaitan dengan pengawalan terhadap diri sendiri, iaitu untuk memastikan wanita sedar yang mereka mempunyai hak terhadap kehidupan mereka, terutamanya hak untuk membuat keputusan dan menentukan apa yang mereka kehendaki. Dalam erti kata lain, pemerkasaan wanita boleh didefinisikan sebagai satu pembangunan inklusif untuk mencapai kesejahteraan wanita serta kesaksamaan gender. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berpandukan tafsiran pemerkasaan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan terlibat dalam perbincangan yang akan dipecahkan kepada 6 kluster utama, iaitu ekonomi, pendidikan, kesihatan, kepimpinan, keselamatan dan perundangan.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kluster ini adalah berdasarkan input suara wanita dan bengkel pemerkataan kerangka kerja di 13 buah pejabat pembangunan wanita negeri pada bulan Ogos hingga Oktober 2019 yang diurustiakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Suka saya kongsikan sedikit input dan data berkaitan dengan fokus tersebut. Sebagai contoh, peningkatan kes COVID-19 saban hari amatlah membimbangkan kita semua. Penularan pandemik COVID-19 ini juga telah memberi impak luar jangka dalam sektor ekonomi, terutamanya kepada pendapatan isi rumah dan mengubah struktur kumpulan isi rumah. Berdasarkan laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden kemiskinan Malaysia 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan bergaji dan bekerja sendiri yang merupakan punca utama pendapatan isi rumah masing-masing telah mencatatkan penurunan sebanyak 16.1% dan negatif 9.7%. Pada tahun 2020, bilangan isi rumah dengan pendapatan kurang dari RM2,500 telah bertambah sebanyak 12.5%. Sementara itu, sebanyak 20% daripada kumpulan isi rumah M40 yang berpendapatan di antara RM4,850 dan RM10,959 telah beralih kepada kumpulan B40. Isi rumah yang berada pada kumpulan T20 turut terkesan akibat pandemik COVID-19, yang mana sebanyak 12.8% isi rumah daripada kumpulan ini telah beralih kepada kumpulan M40. Berdasarkan kajian ini, dianggarkan bilangan isi rumah miskin meningkat kepada 639.8 ribu isi rumah pada tahun 2020 berbanding 400.4 ribu isi rumah pada tahun 2019. Di bawah kluster pendidikan, statistik enrolment pelajar ke Pusat Pengajian Tinggi bagi tahun 2020 adalah 536,105 lelaki dan 687,993 terdiri dari wanita. Namun pelibatan wanita dalam pasaran buruh masih lagi rendah pada kadar 55.2% sahaja. Persoalannya, ke mana pergi wanita-wanita yang berpendidikan ini? Kenapa mereka tidak menyertai pasaran buruh? Dalam konteks kesihatan, jika kita lihat tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan National Health Morbidity Survey NHMS 2020 didapati hampir setengah juta ataupun 2.3% rakyat di negara ini, iaitu dalam kalangan dewasa, mengalami simptom tekanan atau depresi. Di samping itu, bermula Januari hingga Jun 2021, Talian Kasih telah menerima sejumlah 62,721 panggilan daripada golongan wanita. Statistik ini menunjukkan betapa rakyat memerlukan sokongan emosi dan bantuan yang sewajarnya demi meneruskan kelangsungan hidup. Justru menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyediakan minda masyarakat supaya tangkas dan mempunyai kemahiran adaptif untuk menormalisasikan kehidupan ini. Kluster kepimpinan dan politik adalah bagi memastikan penambahan dan kelestarian jumlah pemimpin wanita dalam setiap sektor dan peringkat pentadbiran. Suara wanita masih belum cukup kuat dalam sektor politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya 33 bilangan ahli parlimen wanita di parlimen berbanding dengan jumlah 222 kerusi di Dewan Rakyat. Justru itu persoalannya, adakah tafsiran kepimpinan hari ini tepat? Perlukah kita teliti semula definisi tersebut? Dalam konteks keselamatan, Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa mulai 18 Mac hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara yang bermatlamat untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 tanpa diduga menjadi salah satu faktor berlakunya peningkatan keganasan rumah tangga. Hal ini terbukti apabila bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Bukit Aman telah membuka sebanyak 526 kertas siasatan berkaitan dengan keganasan rumah tangga bagi tempoh tersebut.
Kebanyakan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan adalah melibatkan ugutan jenayah, mendatangkan kecederaan tanpa senjata dan lain-lain kes seperti mendatangkan cedera parah dan perbuatan khianat. Oleh itu, peranan seluruh ahli masyarakat dan kita di sini amat penting dalam membantu wanita yang merupakan ibu saudara, kakak, adik perempuan atau rakan kita daripada terus menjadi mangsa keganasan. Selain itu, statistik daripada UNICEF 2019 menunjukkan bahawa 3 daripada 10 golongan muda di Malaysia menjadi mangsa cyberbully. Jadi, bagaimana perlu kita tangani isu-isu keselamatan ini? Kluster perundangan pula bertujuan bagi menambah baik perlindungan hak wanita dan memberikan penekanan kepada kesaksamaan substantif yang menjamin proses perundangan yang adil dan bermanfaat untuk wanita. Literasi undang-undang membantu wanita memahami lebih mendalam mengenai hak dan perundangan bagi membolehkan mereka bertindak sekiranya berhadapan dengan masalah rumah tangga dan apa jua permasalahan dan pertikaian yang memerlukan resolusi di peringkat Badan Kehakiman. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2018, bilangan perceraian meningkat 12% daripada 50,862 kes kepada 56,975 kes pada tahun 2019. Data dan isu yang saya kongsikan sebentar tadi bagi ke-6 kluster utama yang akan dibincangkan sepanjang simposium ini amat signifikan untuk dikupas lanjut ke arah memantapkan lagi serta merealisasikan pemekasaan wanita di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka saya kongsikan bahawa program pemekasaan wanita yang telah dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Wanita mulai tahun 2021 adalah berpaksikan kepada model pemekasaan wanita yang meliputi elemen 4K iaitu keseimbangan, keuangan, kemahiran serta kesaksamaan dan kepimpinan kendiri. Elemen-elemen tersebut adalah penting dalam membina pemekasaan dan pembangunan wanita ke arah yang lebih sejahtera. Sehingga 31 Julai 2021, sebanyak 1,036 program pemekasaan wanita telah berjaya dilaksanakan oleh JPW yang mana ia melibatkan 570,677 peserta di seluruh Malaysia. Program-program ini telah dilaksanakan secara konvensional dan dalam talian selari dengan norma baharu. Namun, sudah pasti tahun-tahun yang mendatang akan penuh dengan pelbagai cabaran dan landscape yang berbeza dengan situasi pandemik yang melanda negara. Maka amat tepatlah simposium yang diadakan selama 3 hari ini dijadikan platform untuk mengumpul pandangan, pendapat dan saranan dari pelbagai sektor agar ia dapat diangkat kepada peringkat pembuat dasar di kementerian. Justru berbekalkan panduan yang digariskan dalam dokumen-dokumen penting antarabangsa seperti SIDO, Sustainable Development Goal, Deklarasi dan Pelan Tindakan Beijing, kita perlu akui banyak lagi usaha yang perlu dilipat gandakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berbekalkan ilmu dan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang masing-masing, saya yakin dan percaya bahawa input yang akan dikongsikan nanti akan menghasilkan satu resolusi yang mantap dan mampu diterjemahkan ke dalam satu bentuk dasar yang komprehensif. Justru itu, manfaatkanlah simposium ini sebagai satu wadah untuk menyampaikan pandangan dan idea untuk kebaikan bersama. Keterlibatan tuan-tuan dan puan-puan sepenuhnya sepanjang simposium ini amatlah diharapkan supaya manfaat maksimum dapat diperolehi dari penyertaan ini. Penyertaan tuan-tuan dan puan-puan akan dimudahcarakan oleh moderator dan repertua yang telah dilantik oleh Urustia bagi memastikan semua pandangan dan idea diambil kira dan direkodkan. Diharapkan juga menerusi simposium ini, peserta yang hadir dapat memperolehi pengetahuan daripada perkongsian para panel yang berkepakaran kelak.
Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jika kita melihat kepada rantaian kehadapan ataupun way forward selepas simposium, suka saya kongsikan bahawa resolusi hasil dari idea dan pandangan tuan-tuan dan puan-puan dalam simposium ini akan dianalisis dan diintegrasikan dengan bengkel pemetaan kerangka kerja wanita tahun 2019, dapatan kajian dan juga resolusi dari Konvensyen Pemimpin Muda dan seterusnya akan dijadikan sebagai asas dan matlamat bagi penambahbaikan dasar wanita negara. Akhir kata, saya berharap agar resolusi yang dihasilkan daripada simposium ini kelak bakal mencorakkan dasar wanita negara selari dengan tema yang dipilih, iaitu merealisasikan pemerkasaan wanita. Selamat bersimposium dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.